Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, siapa yang belum isi kedatangan, sila isi kedatangan kat Google Form tu. Lepas tu cuba buka ke kita punya classroom. Saya dah upload kita punya brief dan juga material untuk kelas hari ni. So bawah nombor 2 tu, bawah brief tu, you boleh tengok A3 brief, okay, digital superimpose. Betul, lepas tu di bawah nombor 3 lecture note, A3 model superimpose tu saya dah masukkan material kat situ. Jadi boleh download lah. Nanti senang untuk terus buat kerja ni. Okay. Okay, saya briefing dulu yang kita punya new project. Okay. Stage 3 ya. Okay, let me share. So boleh nampak Okay, so kita dah masuk ke bahagian 3, assignment ketiga. Di mana assignment ketiga ni kita akan fully banyak gunakan Photoshop untuk kita punya exercise. Okay, so basically kita akan saya akan bagi tutorial lah, latihan untuk pelajar buat. Jadi benda ni akan banyak bantu kamu dari segi presentation. Okay, so basically dia akan start minggu ni dan berakhir 3 atau 4 hari bulan 2 nantilah. Sebab kita sekarang ni minggu ke-6, so minggu ke-7, minggu ke-8 tu kita cuti. So kita akan minggu 9 tu kita akan jumpa balik nanti. Okay, biasa all the projects adalah 20%. So objective to produce one model superimpose, itu nanti boleh tengok dekat contoh-contoh bawah ni. Okay, so CLO, PLO same, rubrik pun sama. So I suggest you pergi klik kat tutorial ni, dua-dua tutorial ni untuk kamu belajar lagi dalam lah pasal Photoshop. Macam saya akan bagi very brief and very simple way of to do the superimpose lah. Okay, of course I cannot cover the whole Photoshop punya knowledge. You have to explore yourself. Saya akan bagi basic macam mana, maksudnya dia minimum macam mana you boleh produce the assignment. But then untuk kata you nak mastery the skill of Photoshop tu, then of course you kena belajar lagi dalam lah. Okay, some of the techniques from the professional yang selalu deal with the Photoshop. Okay, so basically this is our weekly punya program, kita punya activity. So hari ni this is briefing A3, lepas tu saya akan terus bagi tutorial untuk model superimpose. Lepas minggu depan kita akan buat plan yang superimpose tutorial. Itu kita cuti, lepas tu kita akan buat another tutorial elevation and section superimpose. Ataupun another word kita panggil rendering lah. Okay, Photoshop rendering. Okay, then A3, then assignment 3 punya submission. Okay, so this is all the requirement and this is your checklist untuk ni. Okay, so hari ni saya akan buatkan this exercise. Okay, so this is contoh lah, maksudnya biasanya you all akan ada rendering basic, betul mungkin gunakan Photoshop untuk update. Tapi saya tak adalah ajar sampai this kind of good. You can explore yourself. Tuan cakap tadi maksudnya some of the technique. Okay. Okay, dan minggu ke depan kita akan buat je ni. Maksudnya biasalah you akan ada buat plan. So bila plan nanti tu, untuk kata presentation is advisable untuk you dapat produce plan yang ada tunjukkan material, tunjukkan you punya apa ni. Jadi untuk kita lebih, untuk lecturer senang faham lah you punya project tu. Yeah, you punya proposal design tu. Okay, kat mana furniture, which one, what kind of material you use for your plan and everything lah. Okay, so kita akan tunjuk, saya akan buat this kind of exercise. Maksudnya this exercise nanti bila time you kerja pun nanti, maybe this is kata lebih pada bos you akan bagi you buat kerja ni nanti. Sebab selalunya junior designer
dia akan buat benda-benda macam ni lah for presentation, mostly for presentation. Okay. Dan lepas tu minggu seterusnya kita akan buat sama juga. Saya akan bagi template the elevation, tu you akan produce lah, maksudnya you akan use Photoshop to color dia ni. For example macam ni section, tengok kan biasanya kita akan produce CAD tu very simple, tapi kita akan using Photoshop untuk kita detailkan lagi the look. Okay, so this is another example. Okay, so this is antara benda nanti for your final project, di mana nanti you buat your section, you can put your material, so tunjuk, jadi your lecturer akan faham lah what kind of material you propose for your project. Okay, so basically that is the briefing. Okay, so minggu ni kita akan buat this kind of montage. Okay, so saya punya ni basic je lah, okay. Maksudnya saya dah bagi awak tu beberapa material. For example, normally kita akan pelajar biasanya akan ada buat model. Okay, so model tu yang physical model tu, you kena ambil gambar lah. Kalau boleh saya suggest you ambil gambar di bawah matahari. So like the model look very very nice. Lepas tu gunakan Photoshop for you edit untuk masukkan pokok, masukkan some scenery apa benda. Dan human figure, jadi kita dari sini kita faham scale. Human figure ni kita tahu, kita penting adalah untuk kita faham scale bangunan tu. Daripada kedudukan awak buat orang, peletakan orang-orang ni, kita tahu macam mana bangunan ni digunakan, macam mana you propose, dan macam mana, how big is the building. Okay. So normally architecture punya style dengan normal punya style dia tak sama. Selalunya kita bila architecture ni, kita lebih macam pokok ni semua kita banyak kan main transparency. Tapi it's up to you lah, dia suruh kata preference lah. Macam saya macam orang dengan pokok, saya tak suka tunjuk selalu detail sebab saya tak nak dia menarikkan kita pandang pada benda-benda tu. Kita nak tengok pada bangunan sebenarnya. Sebab kita nak propose adalah bangunan. Jadi sebab tu kadang saya kat sini orang nampak, saya buat dia transparency juga, just nak tunjuk kalau boleh ada satu part tu tak adalah hilang bangunan yang kita propose tu daripada pandangan. Okay. So this is the, so nanti kita dah bagi beberapa material, so this is all the material yang kita akan gunakan dalam tu. Okay. So first kita pergi ke Photoshop, buka ke Photoshop. Okay. Kita pergi ke new untuk createkan kita punya paper lah. So select international paper A4 width dia 210 ataupun 21 cm, can choose ataupun 29.7 cm. Always select T100 for your paper. Okay, this is kata biar working file kamu tu besar. Nanti bila kamu nak compress, baru you save as JPEG, baru you compress benda tu. Tapi always kena bagi image yang besar. Bila start you buat benda image yang kecil itu, nanti bila tak kata you nak printkan format yang besar, bila tak you stretch tu dia akan jadi image tu takkan sharp lah. Okay, so actually terbalik ni. Okay, kalau kata terset portrait, you just go to the image. Okay, image rotation, you rotatekan sebelah kanan. Okay, so nanti bila tengok balik video ni, you tengok macam mana nak setkan our paper. Okay, so next adalah kita buka semua kita punya ni, kita punya material. Okay, kita ambil kita punya semua ni, kita keluarkan. Okay. So first adalah saya suggest dengan kamu dari sekarang banyakkan buat you punya own library. Okay, own library orang ni semua lah. Sebab once you dah ada library ni semua, nanti next time you nak buat all the editing. Okay, macam ni kita tengok macam so this kind of editing kan, seorang ni senang lah, you dah ada you punya library. You nak masuk sebab benda ni saya pasti you akan guna ni sampai sepanjang you belajar nanti kan, all the human figure tu semua, tengok macam ni.
Macam ni mungkin realistic style dia sudah tunjuk lah. Apa ni, sebab tu kadang-kadang you jumpa kata image yang best, yang gambar orang apa yang best, yang position yang nampak very natural, then you can make that as your library. Okay, first kita buka yang human satu ni So human satu ni kita jadikan dia library, kita punya PSD library, so that kita senang nak guna. Satu image ni senang adalah you go select all. Okay, so the select ni, so edit, cut, then edit, paste. Okay, lepas tu kita akan gunakan this command magic wand ni, okay, untuk selectkan warna putih. So ada some yang putih tak selected, kita pergi ke select, similar. Okay, nampak nanti dia akan automatic lah. So make sure you punya tolerance ni jangan besar sangat lah, you boleh adjust kat tolerance ni. Sebab kadang-kadang ada image yang kalau you buat tolerance ni nombor besar, dia akan dia ambil juga yang warna yang almost white tu, macam apa ni, macam light yellow ke apa, dia akan tu. Jadi itu kita tak nak tu. Jadi kalau boleh kita kurangkan sikit kat tolerance ni. Okay, so once you dah select ni, you go to edit, you cut. So benda ni dah floating lah sebenarnya. Sebenarnya benda ni adalah jadi satu image benda ni. Okay, kalau you nak tengok kat layer, so nampak you tutup kata background, you nampak actually this image ni dah floating. Okay, so that ni senang lah you nak edit nanti. Okay, dan terus save sebagai, dia akan automatic save Photoshop lah sebab dia ada layer. Bila time image you ada layer, dia akan ada save Photoshop, save as Photoshop. Okay, so kita buat lagi yang lain ni, yang human tu sama juga, select all, edit, cut, edit, paste, magic wand, select, then select similar, then go to edit, cut. So dia akan remove benda tu, then you go to background ni, so this is for you to check lah sama ada image you dah jadi PSD. Okay, so again save. Okay, saya buat benda yang sama. So I'm sure some of you, sebab I think your generation ni Photoshop ni, I think most of you ada juga dah belajar dekat sekolah kan. So siapa yang dah ada tu, which good lah, sebab you dah ada the basic of the Photoshop tu. Maybe some of you punya skill Photoshop tu dah bagus lah. Tapi sebab tu kita punya fokus pada kelas kita ni lebih pada macam mana kita nak guna secara architecturally. Maksudnya kita nak guna for penggunaan kita dalam studio lah. Okay, so sama juga saya buat kat pokok ni. So tree number 1, select all, edit, cut, edit, paste. So sama juga pokok ni, kalau you jumpa satu pokok kata mana-mana image, sama you browsing ni jumpa yang best, you boleh kata jadikan you punya library. Okay, so nampak I thought set similar, nanti dia akan select yang lain tu. So that is my pokok. So untuk ni saya guna 2 jenis pokok. Select all, edit, cut, edit, paste, magic wand, select similar, edit, cut. Okay, then save. Save Photoshop. Okay. Okay, then next adalah kita nak apa ni? Pergi ke kita punya house model. Okay. Okay, so imagine lah kata nanti kan bila you dah buat exercise nanti lecturer so buat model. Jadi model ni lah you gunakan untuk you buat superimpose tu. Okay. So biasanya kita akan ambil angle kan, you imagine kat you berdiri di depan bangunan ni. Di depan bangunan ni dengan human level. Jangan ambil terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. You imagine kan macam mana you berdiri dengan human level ni. Okay. So level ni akan dia akan nampakkan bangunan you lagi realistic lah. Sebab normally kita akan bangunan pun kita pergi mana-mana bangunan pun kita akan melihat dari level human eyes kan. Kita tak ada datang dengan helikopter ke apa. So very rare lah macam tu.
So tu normally bila kita buat perspektif ke apa, kita setkan pada human level. Okay. Okay, so sama juga lah kat sini. This is actually is a merge punya plan. Okay, sekarang ni select all, edit, cut, edit, paste. Okay. So kadang-kadang you tengok kat sini, ini yang kadang kita takut bila time you guna magic wand, dia akan select yang bahagian-bahagian yang almost sebab ada bahagian yang yellowish ni yang mungkin dekat dengan warna putih. So tu your tolerance ni kena dekat, kena kecil lah. So kita tengok dulu macam mana. Okay, so yang outer ni almost okay. Select sini pun okay. So kalau kata nak select lagi, kita akan go to select, similar. Jadi nampak ni, kadang dia terselect yang bahagian atas ni. Walaupun ini kita tak nak ni. Jadi saya rasa yang apa ni, yang ada sekarang ni dah should be okay. So kita go edit, okay. So you dah ada. So ni ada benda yang tak ada lagi. You select. Tengok mana-mana bahagian yang kecil-kecil ni you boleh edit. Okay. So once you punya benda ni okay, kita save sebagai Photoshop. Right. So kalau kita tengok contoh kita punya ni. So this is our paper. First adalah kita nak tarik adalah kita punya fill background ni. Okay. So kita tarik image ni ke kita punya paper ni. Okay, satu cara lagi adalah kalau nak senang ni adalah you pergi ke ni lah. Select all, edit, copy, jangan edit, jangan cut lah sebab you nak simpan tu sebagai library. Go to untitled ni, you punya new drawing tadi, then you paste. Okay, so kita nak stretchkan dia macam ni. Okay, kalau benda-benda macam ni, macam saya cakap, selalu gunakan make sure chain ni. Bila time you kata you edit, transform, scale, okay, you kena klik dekat chain ni, maintain aspect ratio, ataupun you boleh just tekan shift sambil you nak besarkan benda tu. Okay, so sekarang ni kita besarkan make sure dia cover the whole A4 paper tu. And you can adjust benda ni dan select yang select yang belakang ni kita nak buang, kita boleh cut. Dia tak select all ni. So kita tengok make sure yang kita punya ni deleted. Okay, kita boleh besarkan balik kita punya tolerance ni. Like similar. Oh tak ya. Okay, satu aja lah. Jadi maksudnya kita tahu yang background ni kita dah transparentkan dia. Terus sekarang ni kita nak masukkan kita punya sky background. Okay. So, sama juga kita boleh cut, paste ataupun kita tarik aja. Di sini saya guna cut, select all, edit, copy, go ke sini, so kita paste. Okay, so sekarang ni kita nampak dia kat layer. Sebab kalau kita tengok sebelah kanan, layering dia adalah di atas. So sekarang kita nak bawakan pergi ke layer sky ni, kita bawakan dia ke bawah yang hill tadi tu. Okay, nampak kita bawah ni, jadi maksudnya dia akan berada di belakang lah. Jadi kita set kat sini kita punya ni. Kita besarkan kita punya background. Tu you adjust lah balik dia punya tu. Kalau you nak gunakan sikit yang background hill yang ada tu pun tak apa. Okay, alright. So
So kata let's say you dah, benda ni dah okey lah, you punya positioning apa tu. Okay, next adalah kita nak masukkan kita punya house ni. Okay, so kita tarik punya house. So again, kalau dia kat belakang ni, maksudnya kita kena repositionkan dia punya layer lah. So ni kita bawa dia ke atas, ke bahagian apa ni. So ni kita adjustkan kita punya model biar besar sikit. Okay, kita tahu kat sini adalah dia punya horizon line. Okay, tengok kat mana horizon line. So horizon line ni kadang kita tengok dekat dalam perspektif. Okay, nanti saya tunjuk yang tutorial perspektif. Okay, so you kena, this is actually by pengalaman jugalah macam mana you adjustkan you punya apa dia. Sebab sekarang rumah ni adalah on steel. Kalau kata rumah ni tidak on steel, jadi selalunya tinggi pintu tu 7 kaki, kadang-kadang kat 6 kaki tu lah kita tengok kat mana line ni, horizontal line ni untuk dia punya positioning. Okay, sebab dia pasal dia benda ni dah on stick, jadi kita kena imagine that dia adalah mungkin 3 atau 4 kaki lebih daripada tinggi tu. So that's why the horizontal line tu is below daripada pintu punya height. Okay, so kita buka dulu kita punya PDF ni. Okay, perspektif adalah very important sebab perspektif ni akan buatkan you punya drawing tu nampak realistik. Okay, so dia ada banyak lah cara, dia tengok macam mana cara you ambil gambar ataupun kadang cara you ambil gambar model tu ataupun normally kalau hari biasa lah, kalau macam for example macam low horizon ni, normally position you adalah macam you duduk tau, you menyangkung dan you ambil gambar. That's why you punya mata tu adalah pada level macam ni punya level. So kadang normally kita tak banyak ambil gambar macam ni kan? Mungkin adalah perspektif, tapi kalau for architecture normally kita akan banyak ambil punya human line. Okay, sama ada ni lah eye level ataupun mid horizon punya ni. Okay, kalau mid horizon ni sebenarnya kalau you nak tahu adalah ketinggian you, mungkin ketinggian you pada paras dada je. Maksudnya mungkin you tinggi you tak sama, macam tak average macam rakyat biasalah. Okay, kalau ni kita akan ambil punya horizontal human eye level tu pada 1.7 meter. Okay, kalau kat sini maksudnya mungkin you punya height is very low daripada normal one. Okay, dan high ni you imagine tak, maksudnya you macam you duduk, you mungkin berdiri di atas kerusi atau you berdiri di atas meja untuk you ambil gambar, ataupun you berada di satu level yang lebih tinggi sikit daripada normal level. So tu you nampak dia high horizon ni. Okay, okay, the good perspective adalah yang macam ni. So you nampak rata-rata kedudukan kepala, tak kisahlah orang ni di mana, di ujung ke dekat ke, betul, kedudukan kepala dia tu maksudnya antara kepala dengan dagu, horizon line tu mesti berada di situ. Jadi dia tengoklah roughly, sebab kadang dia tengoklah mungkin perempuan ni dengan perempuan ni mungkin dia kata dia normal height, lelaki ni normal height, so perempuan ni rendah. Jadi kadang dia akan berlaku kalau ada budak kecil, dia akan mungkin lagi rendah, maksudnya kepala dia tidak akan bersentuh dengan horizon line. Tapi kalau yang tengok yang lain ni, nampak yang lain ni dia berada di horizon line, maksudnya sekarang kita faham bahawa this is human eye level. Sebab dia almost peletakkan orang tu adalah pada paras mata. Okay, tengok ni macam mana kita dudukkan sketching ni. Jadi kalau ada budak-budak ataupun yang ada yang lebih rendah tu, mungkin dia tidak bersentuh di situ lah. Of course ada orang ada lagi tinggi sikit, so kadang dia akan lebih pada horizon line. Tapi mostly tu you kena dapatkan everybody, kebanyakannya lah mungkin 70% tu atau 60% lah, yang kepala ni akan pada horizontal line. Okay, so yang contoh ni adalah this is what we call, kalau nak tahu horizontal line adalah kepala tu almost the same. Tapi kalau kata kedudukan barisan ni macam orang ni kepala dia tidak sama, jadi dia kemungkinan dari segi mid horizon chest ni. Maksudnya this is imagine that this is taken ataupun image ataupun view ni diambil oleh orang yang lebih rendah daripada the normal one ni. Sebab tu dia punya level tu tidak sebaris kepala ni. Okay, so this mid horizon perspektif. Jadi yang ni you imagine that you mungkin berada di tingkat pertama ataupun mungkin berdiri di atas kereta ke apa, so that you can nampak this kind of view.
Maksudnya none of this kepala ni maksudnya align with the horizontal line. So this is actually menunjukkan you berdiri ataupun you berada di tempat yang lebih tinggi. Okay, jadi cuba tengok. This is kata dia punya ni. You imagine gambar image orang yang pertama ni, you copy, you terus bawa ke tengah. Tapi kalau dalam perspektif lain, kedudukan orang ni size yang sama tanpa you edit, tanpa you kecilkan dia imagine maksudnya orang yang second copy tu adalah it's like a giant because dia punya perspektif tu dia dah larikan dia. Jadi kalau for example you tengok orang yang sebelah kiri ni, you copy, you bawa ke kanan dan you reducekan height dia, jadi you nampak, dia akan nampak logik. Maksudnya dia adalah this nombor kiri dan sebelah kanan ni adalah the same height-nya people. Jadi kalau sebab tu kadang you can understand kat sini macam mana bila you copy, benda ni akan buatkan you punya perspektif tu. Kadang lecturer akan tengok bangunan you ni besar ke, bangunan you ni kecil because of the way you play with the scale of human. Sebab tu scale of human dalam image sangat penting untuk kita faham how big is your space ataupun your building. So tu saya cakap tu, normal height pintu adalah 7 kaki. Okay, so kat sini kita boleh nampak yang 7 kaki sebelah kiri sini. Okay, so ni orang ni, ya sini atas ni pintu ni 7 kaki. So tu kadang normally dekat 6 kaki sebab tinggi orang 6 kaki. So level mata ni lebih kurang kat situ kita tengok. Jadi this is kata kadang you gunakan dia, macam mana you nak adjustkan you punya ni. You nak adjustkan you punya mata. Okay, so yang perspektif yang tunjuk ni, this is not a human eye level. This is more pada mid horizon line punya level. Okay. So itu adalah untuk perspective guide. Okay. So kita balik pada human perspective. So sekarang ni this is actually lebih pada mid horizon punya line lah. Kita letakkan bangunan ni. Okay, once you dah position kan ni, kata you rasa okay, maybe you can edit sikit lah dia punya bawah ni sikit, nak tengok macam this is kata dia punya floor slab of your punya building. Okay, you can crop using lasso. Okay, digunakan yang this is not lasso, this is apa nama ni, polygon. Saya polygon lasso lah. So you boleh gunakan dia untuk you select, for example kata you nak imagekan this is you punya slab of your punya building. So kata you nak biarkan this is your slab of your building. Okay, next tu mungkin you boleh masukkan some kind of floor juga. Kalau you nak buat, you gunakan this tool. Okay, ellipticalnya tools ni. Okay, you boleh pergi ke layer, you create new layer. Okay, so you boleh letakkan new layer ni di bawah image bangunan ni, ataupun you move the bangunan ni di atas. So this is you punya image, image untuk you nak draw you punya circle ni. Okay, kat sini saya akan tambah one elliptical kat situ. Dan saya guna warna grey. Okay, untuk saya buatkan dia macam it's like a floor, ground floor kat situ lah. So dia macam foundation untuk this building. Okay. Itu satu kata kat situ, saya nampak kat situ. Next adalah you pergi cari orang untuk checkkan pokok lah. Normally kita akan letak pokok dulu untuk image kita ni. So kita pergi ke tree. Okay, saya guna tree yang nombor 2 dulu. Okay, so saya tarik. Ataupun saya pergi gini sekejap. Okay, yang house model fill background ni kita boleh tutup lah. Tak pakai apa ni. Dia banyak sangat. Okay, pokok ni kita tarik.
Tak pergi lah. Okay, so kat sini nampak ni. So kita nak, kalau boleh layer ni jangan belakang habis, jangan kat sana. Kita nak antara kita punya background rumput ni dengan rumah ni. Kita nak letakkan positioning dia. Kita letak kat situ. Okay, so kita boleh scale ke mana ni. Okay, kalau image lain, you jangan stretchkan benda tu tanpa you tekan shift. Tapi kalau pokok tak apa, sebab pokok ni kadang dia very organic so you boleh make it benda tu, you bolehkan besarkan dia secara free transformation. Okay, dan you letaklah kat sini pokok. Okay, dan you boleh copy you punya layer, duplicate. So you boleh letak satu kat belakang ni, mungkin you boleh scalekan lagi. Okay, you nak scalekan lagi benda ni. Mungkin kat sini you tak nak sama, mungkin you pergi ke you boleh mirrorkan dia ataupun flip horizontal. Okay, so nak tengokkan you punya pokok ni different daripada yang tadi lah. Okay, mungkin you boleh copy lagi. You nak buat kata branches dia, pokok ni banyak macam redup. You can use you punya transformation ni untuk reducekan. Okay, so mungkin you nak buat satu lagi. Okay, you imagine kat depan ni ada satu lagi pokok. Okay, so it's up to you lah cara how you want to compose ni. Okay, next adalah saya akan guna pokok yang nombor 1. So pokok 2 ni saya boleh tutup dah. So, saya nak guna pokok pine dah untuk masukkan ke dalam kita ni image ni. So yang ni saya akan buat di layer paling atas ni. So saya movekan pokok tu. Sebab kita nak ni sebelah depan. Okay, so ni kita boleh buat lah. Kita boleh adjust kita punya size of the tree. Okay, selalu yang pokok-pokok ni yang depan ni saya cakap saja lah. Kalau saya akan gunakan transparency. Saya akan gunakan multiply. Betul, saya akan reducekan yang punya opacity. Betul-betul saya cakap saya tak nak my architecture tu di-block oleh the pokok tu. Sebab pokok tu just kita nak bagi nampak karakteristik. Tapi di same time kita tak nak sama the image. So sama tadi lah pokok-pokok lain tu pun sama. Kita akan changekan dia punya opacity. Okay. Sama tu pergi ke sini, klik ke multiply. Dan mungkin kat sini saya reducekan 50. Okay, kita position lah macam mana punya pokok ni. Okay. Kita nak masukkan adalah rumah. Rumah lah. Kita masukkan orang. Okay. Kita tengok apa image yang kita boleh buat. So sekarang ni saya nak ambil gambar yang orang main frisbee ni. Saya gunakan tools lasso tadi. Okay. Saya carefully saya select. Saya nak yang 2 orang ni aja. So edit, copy dan pergi ke image, make sure is a layer paling depan sekali. So edit, paste. Okay, so saya akan letakkan orang ni somewhere ke belakang ni. Kita tengok kat mana horizon line tu lah. Okay, so kita pakai tadi kita pakai mid tu, kita make sure horizon line tu jatuh dekat dia punya
punya dada punya area. Okay. So kat sini saya nak gunakan warna merah untuk orang ni. Sama juga saya akan transparansikan dia, multiply. Ni kalau rasa nak tinggikan lagi, boleh tinggikan lagi orang tu. Okay, seterusnya saya pergi ke next human. So yang ni dah saya transparansikan benda ni. Jadi saya tutup dulu. So saya nak bawakan orang yang ni pula. So saya tarik. So kat sini boleh cakap tadi kalau kita dah guna kata mid tu, maksudnya kita letakkan dia dekat, maksudnya kepala ni akan lebih tinggi daripada atas yang dua yang depan tu. Maksudnya kebesarkan. So kat this lihat nampak dia tengah approaching dia building tu. Okay. So itu saya dah put saya punya orang kat situ. So next adalah saya akan ambil orang yang lain pula. Okay, saya akan ambil yang dua orang ni. So saya nak letak seorang yang akan duduk dekat lantai ni apa ni. Jadi copy, jadi paste. Okay, ni kita akan besarkan lagi. So make sure orang ni semua you kena tekan shift untuk you besarkan, sebab kita tak nak dia distort. So bila dia image tu distort nanti dia tak nampak. Dia tak nampak very nice. So kita letakkan orang tu kat situ. Maksudnya imagine that dia duduk dekat that lantai. Okay. Sama juga saya akan buat ni. So this is actually lebih pada preference lah. Sebab saya, this is kata my style of buat superimpose Photoshop. Okay. So saya nak letak seorang lagi. Buat ni. Copy. Go ke sini. Jadi paste. Okay. So saya akan letak kat dia sebelah sini. Saya akan besarkan scale dia. Shift, betul tarik. Tengok balik dalam position. Kalau besar sangat, dia kena kecilkan balik. Tu tengok balik proportion dia tu. Okay. Okay, so basically di sini kita dah ada dah ni. Maksudnya kita dah ada kita punya background image kat mana. For example, nanti you punya project site tu kat mana. Kalau boleh, kalau you dapat gambar site tu, gambar tanah dekat site tu lagi best lah, sebab you akan guna image yang menunjukkan kawasan tempat yang you buat. Maksudnya bukan you buat kata dekat site you nanti kat mana, kata Morib kan. Tiba-tiba nanti you ambil image yang mungkin camera highlight. So dia tak memberi gambaran yang tepat lah. So kalau boleh you dapat image yang kata kawasan tu kawasan Paya Bakau, dan you tunjuk macam mana kawasan Paya Bakau tu, dan then baru you superimposekan you punya image model yang design yang you buat tu dalam tu, so that dia akan very realistic. Okay, then kat sini you boleh tulis lah bawah ni kan, you punya perspektif of you punya cabin ataupun retreat cabin tu yang dia. Okay, yang saya tunjuk ni, this is very basic. Okay,
Itu saya cakap, you boleh pergi ke dalam brief. Okay, pergi ke brief. Kat depan ni saya ada tunjuk link ni, YouTube ni. So you boleh tengok lah kat link sini untuk tutorial yang macam mana expert people yang memang kata cari makan dengan buat editing. So dia akan banyak dia punya tricks macam mana dia boleh buatkan realistic dia punya perspektif tu. Okay, so basically this is to me dah this one okay lah. Okay, saya save saya punya apa ni. So, saya type kat sini 16 S15 tutorial hari-hari ni 121 week ni tutorial. Right? So kata sini saya dah okey, betul sekarang ni saya cakap biarkan you punya image original ni biar dalam Photoshop. Okay, so, kalau kata you nak print ke apa ataupun you nak submit, then you akan save as ke ni. So pergi ke file, save as, you pergi ke pilih JPEG, okay, pilih JPEG dan you save. Okay, so sekarang ni you boleh tutup lah you punya all the Photoshop punya file ni you boleh tutup, so kita tak pakai lah. Mungkin kita akan terus buka yang mana yang kita dah flattenkan tu. Jadi ni flatten kan, dia tak boleh nak gerak kan. So basically kita dah dapat lah macam mana you nak imaginekan you punya building tu sit on the side. Okay, then some kind of activity macam mana people can use the space ataupun the building tu kan. Macam mana kita people can get by insertkan you punya human figure ini. Jadi kita boleh nampakkan activity. Mungkin you boleh explore juga dengan for example filter ni, sebab kan you akan ada filter macam watercolor. Dan cuba tengok macam mana effect watercolor for you punya final ni. Is it dia bagi better atau tidak? It's up to you lah. Dia kata lebih pada preference lah macam mana you buat. Mungkin kat sini dia dah preset kan, so saya accept ni benda ni lah. So let's say kata you nak kata image you punya perspektif terakhir tu select macam watercolor dan you can submit benda ni. Alright, so basically itulah tutorial saya hari ni. Okay, saya tak nak lepaskan korang sebab saya tengok you all lepas saya kata saya habis ni, you all tak gunakan waktu kelas saya untuk buatkan kerja. So please guna waktu sekarang buat kerja ni. So I nak you all download je. By 11 o'clock I nak you all submit you punya JPEG ni kat dalam you punya apa ni, update dekat you punya e-log slide, you punya e-log book. Okay, I want to see you do something. You buat assignment ni, buat tugasan ni sekarang. Okay, ada apa soalan tak sebelum saya stop ni? Ada apa soalan? No sir. Okay, so pergi ke classroom now. Pergi ke classroom, download all materials so that you dah boleh start punya assignment ni sekarang. So pergi buat sekarang ni. So I nak, now is about 10:05, 11 o'clock I think you boleh buat. You letak je progress mana yang you dapat buat. You save as JPEG yang you update kat you punya update kat you punya slide ni. So I want to see you punya slide. Sekejap, tengok mana you punya slide. Saya tengok contoh yang paling atas ni lah. Okay, I want to see 11 o'clock ni you punya latest dekat assignment
Mana assignment 3? Okay, assignment 3 ni akan ada you punya perspektif tu. Yang you buat tadi tu. Tengok setakat mana yang you boleh buat, betul JPEG kan dia, insert ke dalam ni. Faham tak? Dengar tak semua? Dengar, sir. Dengar, sir. Dengar. Yeah, alright. So I want to see that. So that one I consider you punya, you do your work for today. Okay, alright. So thank you. So anything you can WhatsApp me. Okay, sir. Okay. Thank you, sir.